Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Pakcik, makcik, akhirnya Tun Dr. Mahathir Mohamad membantai, membalun dan memenggal kepala Tommy Thomas tentang isu kontroversi jawatan Perdana Menteri interim dalam krisis politik Februari 2020. Saya Jufazli Syekh Ahmad sebagai penganalisis politik bebas ingin menyatakan bahawa apa yang telah saya bongkarkan beberapa hari lalu tentang penipuan cerita politik Tommy Thomas itu akhirnya sangat-sangat benar terbukti. Tommy Thomas mereka-reka cerita politik tentang isu jawatan Perdana Menteri interim melibatkan yang di-Pertuan Agong, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Dr. Wan Azizah. Ini adalah satu kenyataan rasmi politik oleh Tun Dr. Mahathir yang cukup-cukup pedas, yang cukup-cukup tajam, memenggal kepala Tommy Thomas dan membidas cerita-cerita politik palsu Tommy Thomas dalam buku memoirnya. Menurut Tun Dr. Mahathir Mohamad, beliau tidak pernah memaklumkan atau memberitahu kepada Tommy Thomas bahawa Duli Yang Maha Mulia Sultan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mencadangkan di hadapan Tun Dr. Mahathir untuk mengangkat Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim pada krisis politik 24 Februari 2020 lalu. Tun Dr. Mahathir menegaskan dan memperbetulkan cerita politik Tommy Thomas bahawa bekas peguam negara itu sememangnya tidak tahu apa-apa tentang plot politik peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri ke-7 Malaysia di Putrajaya. Paling memalukan dan paling sadis, Tun Dr. Mahathir melabel cerita politik Tommy Thomas tentang isu peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir dan isu jawatan Perdana Menteri interim melibatkan Dr. Wan Azizah itu adalah cerita politik mengarut. Ini bermaksud Tommy Thomas sudah dibogelkan, sudah dikantoikan oleh Tun Dr. Mahathir bahawa cerita politik tentang isu jawatan Perdana Menteri interim Dr. Wan Azizah adalah cerita politik yang direka-reka, cerita politik palsu, cerita politik yang sangat-sangat mengarut, cerita politik yang tidak benar pakcik-makcik yang di-Pertuan Agong mencadangkan di hadapan Tun Dr. Mahathir untuk mengangkat Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim di negara ini. Apabila Tun Dr. Mahathir membalun, membantai dan memenggal kepala Tommy Thomas, ini telah memberi kesan buruk kepada reputasi Tommy Thomas selaku bekas peguam negara Malaysia. Ramai pihak yang mengecam pendedahan politik, cerita-cerita politik mengarut, cerita-cerita politik palsu, cerita-cerita politik fitnah Tommy Thomas yang dianggap sebagai satu propaganda politik untuk menghuru-harakan politik negara Malaysia, untuk mengerukan keadaan politik negara Malaysia di era pemerintahan kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya. Akhirnya Tun Dr. Mahathir is back. Bekas Perdana Menteri ke-7 Malaysia itu, juga merupakan bekas Perdana Menteri ke-4 Malaysia itu, telah menunjukkan kehebatannya dan genius beliau untuk mengajar Tommy Thomas apakah itu percaturan kuasa politik Malaysia. This is the right timing untuk Tun Dr. Mahathir mengajar Tommy Thomas bahawa dalam percaturan kuasa politik ini kita mempunyai rangkaian bahasa politik, sarkastik politik, satira politik dan bermacam-macam ayat politik yang tidak difahami
oleh seorang pakar undang-undang dan pakar perlembagaan yang konon-kononnya lah bekas peguam negara bernama Tommy Thomas itu. Tun Dr. Mahathir membuat perkara yang sangat benar, membuat kenyataan rasmi yang sangat tepat untuk mengajar Tommy Thomas bahawa sudah-sudahlah menipu rakyat Malaysia tentang cerita-cerita politik bodoh, bangang, tolol dan tahyul serta karut itu Tommy Thomas. Tommy Thomas is not politician, ladies and gentlemen. Tommy Thomas bukan ahli politik, Pak Cik Mak Cik Oto Aro. Tommy Thomas bukan ahli politik, wahai pemerhati-pemerhati politik Malaysia di seluruh dunia. Masakan pula orang yang mengaku sebagai pengamal undang-undang tahu tentang bahasa-bahasa politik dalam percaturan kuasa politik dunia akhir zaman ini. Saya Jufazli Syahmat sebagai penganalisis politik bebas, sebagai graduan master dalam bidang sains politik yang mempunyai kepakaran dalam mentafsir 1001 bahasa politik di dunia ini, ingin menegaskan bahawa Tommy Thomas melakukan kesilapan yang sangat-sangat besar di hadapan Tun Dr. Mahathir, di hadapan Yang di-Pertuan Agong, di hadapan rakyat Malaysia, Pak Cik Mak Cik. Tommy Thomas masuk jerat politik sendiri. Ialah, saya tidak terkejut jika buku memoir Tommy Thomas itu diarahkan oleh Datuk Seri Anwar, diarahkan oleh Parti Roket untuk ditulis, untuk dijual sebagai cerita politik mengarut. Saya tidak nafikan ada cerita yang benar dalam buku itu. Tetapi apabila bersangkut paut tentang hal-hal percaturan kuasa politik Malaysia, Tommy Thomas silap dan salah 100%. Pak Cik Mak Cik, saya ingin ingatkan bahawa Tun Dr. Mahathir layak untuk mempertahankan dirinya dalam plot percaturan kuasa politik jawatan Perdana Menteri interim itu. Tun Dr. Mahathir tepat dalam pembongkaran ini. Dr. Wan Azizah hanyalah timbalan Perdana Menteri kerajaan DAP dan Pakatan Harapan yang sudah hilang kuasa setelah Tun Dr. Mahathir meletakkan jawatan di hadapan Yang di-Pertuan Agong pada 24 Februari 2020 yang lalu. Maka Dr. Wan Azizah tidak layak untuk dicalonkan oleh Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim. Tun Dr. Mahathir sangat tepat dalam pendedahan cerita karut-mengarut Tommy Thomas itu, bahawa hakikatnya setelah Tun Dr. Mahathir menghantar surat peletakan jawatan di hadapan Dulia Maha Mulia Sultan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Villa Shah di Istana Negara Kuala Lumpur, Yang di-Pertuan Agong mengarahkan Tun Dr. Mahathir untuk menarik balik peletakan jawatan tersebut. Namun Tun Dr. Mahathir bertegas mahu meletakkan jawatan kerana beliau kehilangan majoriti setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin membawa keluar Parti Bersatu daripada DAP dan Pakatan Harapan di Putrajaya. Maka Yang di-Pertuan Agong menyampaikan permintaan terakhir baginda di hadapan Tun Dr. Mahathir bahawa Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengarahkan dan meminta Tun Dr. Mahathir untuk menjadi Perdana Menteri interim. Maka benar kata-kata Jufazli Syekh Ahmad dalam percaturan kuasa politik ini. Yang di-Pertuan Agong tidak pernah menasihatkan Tun Dr. Mahathir untuk mengangkat Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim di negara Malaysia pada krisis politik 24 Februari 2020 lalu sehingga 28 Februari 2020 lalu. Kebenaran ini tidak mahu disampaikan oleh Tommy Thomas, tetapi sebaliknya cerita politik mengarut yang beliau tulis dalam buku memoirnya, Pak Cik Mak Cik. Tommy Thomas tidak tahu semua plot cerita politik ini. Dan kenyataan saya sangat benar apabila Tun Dr. Mahathir turut menyatakan hal yang sama di hadapan Tommy Thomas, di hadapan lebih 32 juta rakyat Malaysia. Tommy Thomas tidak tahu apa-apa tentang peletakan jawatan Tun Dr. Mahathir Mohamad.
paling memalukan. Tun Dr. Mahathir menegaskan secara jelas, beliau tidak pernah berkongsi apa-apa cerita dengan Tommy Thomas tentang yang di-Pertuan Agong mahu melantik Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri Interim. Pakcik makcik, saya kira Tommy Thomas ini sudah nyanyuk, sudah gila. Saya risau Tommy Thomas ini mempunyai masalah sakit mental. Saya mencadangkan Tommy Thomas, bekas Peguam Negara Malaysia, untuk membuat pemeriksaan kesihatan mental di hadapan Dr. Psychiatry di mana-mana hospital kerajaan ataupun hospital swasta dalam negara Malaysia di musim darurat, di musim PKP ini. Sebelum semakin kronik, sebelum terlambat, Tommy Thomas perlu membuat pemeriksaan kesihatan mental. Jangan sampai gila sawan babi Tommy Thomas. Ini belum lagi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur membidas dan membalun Tommy Thomas, pakcik makcik. Nasib baiklah yang di-Pertuan Agong memilih untuk berdiam diri tentang isu pelantikan Perdana Menteri Interim yang kononnya yang di-Pertuan Agong mahu mengangkat Dr. Wan Azizah untuk jawatan itu. Nasib baiklah yang di-Pertuan Agong malas nak melayan kebodohan dan kegilaan Tommy Thomas ni yang membuat cerita politik mengarut. At the end, Tun Dr. Mahathir teach a lesson to Tommy Thomas. What is the truth? Walaupun saya seringkali mengkritik, membantai dan membalun Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam isu jawatan Perdana Menteri Interim ini, Tun Dr. Mahathir menyampaikan perkara yang benar dan sangat benar untuk menjaga kredibiliti institusi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur. Apabila Tun Dr. Mahathir memperbetulkan kenyataan Tommy Thomas itu, ini bermaksud Tun Dr. Mahathir mempertahankan kuasa yang di-Pertuan Agong mengikut prinsip rule of law, tidak membuat kesilapan melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Interim. Kerana mesej yang tersirat yang ingin disampaikan oleh Tommy Thomas selaku Peguam Negara adalah very simple, pakcik makcik. Tommy Thomas ingin menyatakan bahawa yang di-Pertuan Agong membuat kesilapan melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri Interim. Tommy Thomas menyampaikan mesej di sebalik buku memoirnya bahawa yang di-Pertuan Agong membuat kesilapan apabila Dr. Wan Azizah tidak dilantik sebagai Perdana Menteri Interim. Tommy Thomas ingin menyampaikan mesej tersirat bahawa kuasa yang di-Pertuan Agong itu adalah sangat-sangat rendah, tidak berdaulat, tidak suci sebagai ketua negara dalam sistem demokrasi berparlimen Malaysia dan sistem raja berperlembagaan. Akhirnya Tun Dr. Mahathir melakukan perkara yang tepat dan benar. Yang di-Pertuan Agong tetap sebagai ketua negara yang paling powerful dalam percaturan kuasa politik Malaysia demi menjaga kedaulatan dan sistem semangat demokrasi berparlimen Malaysia serta sistem raja berperlembagaan di negara ini. Saya ingin menyatakan bahawa Tommy Thomas perlu memohon maaf secara terbuka di hadapan yang di-Pertuan Agong, di hadapan Tun Dr. Mahathir setelah Tun Dr. Mahathir membalun Tommy Thomas tentang isu jawatan Perdana Menteri Interim melibatkan Dr. Wan Azizah yang di-Pertuan Agong dan Tun Dr. Mahathir Mohamad itu. Pakcik makcik, Tommy Thomas bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP perlu hentikan wayang politik jijik ini untuk merendah-rendahkan martabat institusi yang di-Pertuan Agong. Kalau ahli-ahli politik mahu merebutkan jawatan Perdana Menteri Interim yang tidak ada kuasa itu, sampai sekarang mahu rebutkan jawatan Perdana Menteri Interim yang tidak berguna itu ya, Tommy Thomas, Anwar Ibrahim, Dr. Wan Azizah, DAP dan Pakatan Harapan, teruskan berebut, teruskan bergaduh macam anjing gila menyalak bukit. Tetapi janganlah sesekali mahu reka-reka cerita buruk melibatkan yang di-Pertuan Agong itu di Istana Negara Kuala Lumpur.
It's not professional, Tommy Thomas. Mereka-reka cerita politik yang bermotifkan propaganda politik jahat sebegini. Kalau Tommy Thomas mahu memburuk-burukkan tu Dr. Mahathir Mohamad dan Yang di-Pertuan Agong dalam buku memoirnya, saya kira perkara ini tidak bertamadun, tidak beretika. Seorang bekas peguam negara, seorang pengamal undang-undang, sepatutnya tahu dia punya red line. Tidak boleh mereka-reka cerita politik fitnah, politik palsu, cerita politik mengarut, cerita politik tahyul seperti ini, Tommy Thomas. Kalau kau nak cakap pasal undang-undang dan perlembagaan, silakan. Saya amat menyokong dan saya amat menghormati pentafsiran undang-undang dan pentafsiran perlembagaan anda. Tetapi anda ini, saya ingin menyatakan, anda tidak mempunyai kepakaran politik untuk mentafsir semua plot krisis politik Malaysia pada 24 Februari 2020 lalu sehingga 28 Februari 2020 itu. Kamu tidak mempunyai capability, kamu tidak mempunyai locus standi untuk bercakap tentang isu pelantikan Perdana Menteri interim oleh Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara Kuala Lumpur pada 24 Februari 2020 sehingga 28 Februari 2020 lalu. Oleh hal demikian, Pak Cik Makcik, saya mengecam dan mengutuk sekeras-kerasnya cerita politik mengarut Tommy Thomas ini ke atas Yang di-Pertuan Agong, ke atas Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kebenaran adalah tetap kebenaran. Sikap bias politik Tommy Thomas ini tidak perlu dicontohi oleh generasi baru. Rakyat Malaysia, kalau perkara itu salah, kita kritik, kita tegur. Kalau perkara itu benar, kita perlu pertahankan kebenarannya. Jika Tun Dr. Mahathir melakukan kesilapan, saya membalun dan mengkritik Tun Dr. Mahathir. Tetapi jika dia benar, saya perlu menyokong kebenaran itu. Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan yang tepat mengikut prinsip rule of law. Melantik Tun Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri interim. Dan itu adalah kebenaran yang wajib untuk dipertahankan oleh rakyat Malaysia. Apapun, saya mengharapkan Tommy Thomas menganggap ini sebagai pengajaran. Nasib baiklah kau tidak disaman fitnah oleh Yang di-Pertuan Agong oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. There is no evidence, there is no alibi. Tidak ada saksi yang boleh dipersembahkan oleh Tommy Thomas dalam buku memoirnya bahawa Tun Dr. Mahathir pernah berkata di hadapan beliau, pernah melaporkan di hadapan beliau, Yang di-Pertuan Agong mahu melantik Dr. Wan Azizah sebagai Perdana Menteri interim dalam krisis politik Februari 2020 lalu. Apa yang sudah berlalu itu sudahlah berlalu, Tommy Thomas. Isu ini sebenarnya tidak penting, tetapi Tommy Thomas mencari penyakit, mencari masalah sendiri. Kau mahu berperang dengan Yang di-Pertuan Agong, mahu berperang dengan Tun Dr. Mahathir, ya Tommy Thomas? Jawab soalan saya. Kau ni sebenarnya bukan level Yang di-Pertuan Agong pun. Bukan level Tun Dr. Mahathir Mohamad. So, tolong cerminkan diri anda. Siapa anda dalam percaturan kuasa politik Malaysia ini, Tommy Thomas? Kalau kau tidak tahu, buat sahaja cara tidak tahu. Kalau kau jahil pasal politik, Tommy Thomas, mengaku sahaja kau tidak tahu apa-apa tentang plot percaturan kuasa politik ini. Pesan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, DAP dan Pakatan Harapan. Move on.
Datuk Seri Anwar, DAP dan Pakatan Harapan yang mendesak Tun Dr. Mahathir untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ketujuh Malaysia. Move on kamu, Tommy Thomas, Datuk Seri Anwar, DAP dan Pakatan Harapan. Pemimpin-pemimpin DAP, PKR dan Amanah, Majlis Presiden Pakatan Harapan yang mendesak Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu untuk keluar berambus daripada kerajaan Pakatan Harapan. Maka ini bukan salah yang di-Pertuan Agong. Ini bukan salah Tun Dr. Mahathir. Ini adalah salah kebodohan Datuk Seri Anwar Ibrahim, DAP dan Pakatan Harapan yang mendesak Tun Dr. Mahathir untuk meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri ketujuh Malaysia sejak Januari 2020 sehingga Februari 2020. Apabila Tun Dr. Mahathir menunaikan permintaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, DAP dan Pakatan Harapan, kenapa pula Tommy Thomas yang marah? Kenapa pula Tommy Thomas memandai-mandai mereka cerita politik mengarut yang dia tidak tahu? Apabila Tun Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu keluar daripada gabungan Pakatan Harapan di Putrajaya, dan kerajaan Pakatan Harapan itu tumbang kerana kebodohan Datuk Seri Anwar Ibrahim, DAP dan Pakatan Harapan yang tamak kuasa, kenapa pula perlu dipersalahkan yang di-Pertuan Agong dan Tun Dr. Mahathir Mohamad? Saya ingin menyampaikan kebenaran ini. Memang benar Tun Dr. Mahathir salah. Tetapi mastermind kepada kehancuran DAP dan Pakatan Harapan itu adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adalah Lim Kit Siang, Mat Sabu, DAP, PKR dan Amanah itu sendiri. Maka secara tuntasnya, mari kita buka buku baru. Ini tahun 2021, Tommy Thomas. Ini bukan tahun 2020 lagi. Perlukah generasi baru mengajar kau tentang politik matang, tentang politik bertamadun? Sudah-sudahlah bermain wayang politik ini, Tommy Thomas, bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim dan DAP dalam buku memoir yang menjadi propaganda naratif politik untuk melaga-lagakan yang di-Pertuan Agong, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin. DAP dan Pakatan Harapan bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim mengaku it is okay menjadi pembangkang. So what? Jadi pembangkanglah sampai kiamat. Tommy Thomas? Oh, Tommy Thomas. Kamu kan tidak mau jadi kerajaan lagi di Putrajaya. Sebab itu kamu halau Tun Dr. Mahathir dan Parti Bersatu daripada Pakatan Harapan. Sebab itu kamu suruh Tun Dr. Mahathir letak jawatan sebagai Perdana Menteri ketujuh Malaysia. Sedangkan cerita ni, semua rakyat Malaysia tahu tentang cerita ni. Tapi kau tidak mahu sampaikan kebenaran ini kerana kau adalah bekas peguam negara yang hanya tahu bermain wayang politiking, menyampaikan cerita politik mengarut, cerita politik tahyul, cerita politik bias. Kau perlu belajar daripada Jufazli Syah Ahmad. Apakah itu etika mengkritik dan mentafsir sistem politik negara Malaysia? Kau boleh tanya dengan yang di-Pertuan Agong dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, bagaimana saya mengkritik Perdana Menteri dan mana-mana kerajaan di Putrajaya sehingga hancur dan tumbang? Kerana saya tidak bias. Saya tidak obses dengan mana-mana ahli politik, dengan mana-mana parti politik. Saya adalah penganalisis politik bebas, graduan master dalam bidang sains politik yang mengangkat kepentingan nasional, yang mengangkat kepentingan negara, yang mengangkat kepentingan rakyat Malaysia, semua bangsa, semua agama
untuk tidak diperbodohkan oleh mana-mana Perdana Menteri, oleh mana-mana parti politik yang menjadi kerajaan di Putrajaya. This is how to speak out in this country. Ini baru namanya kebebasan bersuara mengikut perkara 10 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Wahai Tommy Thomas. Sekarang, Polis Diraja Malaysia sedang mencari kamu, Tommy Thomas, untuk disiasat, untuk ditangkap, untuk didakwa dalam Mahkamah Malaysia kerana menyebarkan banyak cerita politik fitnah dalam buku memoir kamu. Saya menggesa kerajaan yang di-Pertuan Agong di Putrajaya untuk mengambil tindakan undang-undang yang tegas kepada Tommy Thomas yang lupa untuk menghormati semangat sistem demokrasi berparlimen Malaysia dan sistem raja berperlembagaan. Game is over, Tommy Thomas. Daulat tuanku yang di-Pertuan Agong, tabik spring tu Dr. Mahathir, kerana berjaya membalun dan membantai serta memenggal kepala Tommy Thomas dalam percaturan kuasa politik ini. Tommy Thomas, sampaikan salam saya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, DAP dan Pakatan Harapan penipu manifesto PRU 14 itu. Checkmate and game over. Bekas peguam negara, anjing politik Datuk Seri Anwar dan DAP yang sudah hilang kuasa, hilang pangkat dan jawatan di Putrajaya kerana kehebatan percaturan kuasa politik yang di-Pertuan Agong tu Dr. Mahathir Mohamad dan Jufazli Syekh Ahmad bersama lebih 32 juta rakyat Malaysia. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.